Terima kasih Yang di-Pertua. Tuan Di-Pertua, dalam kita membicarakan tentang dampak wabak ini, kita sering bicarakan isu ekonomi, isu keselamatan dan kesihatan. Amat malang apabila kita mengetepikan satu isu yang paling penting terkesan oleh wabak ini, iaitu pendidikan. Dan kita rasa agak kecewa juga apabila dibentangkan pelan pemulihan ini, isu kesihatan, isu pendidikan disentuh sekali lalu saja tanpa diberikan penumpuan yang serius. Izinkan saya dalam kesempatan yang terhad ini untuk membicarakan isu pendidikan dengan menumpukan kepada 3 isu terpilih. Sesi persekolahan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR dan juga isu lost generation. Tuan Yang di-Pertua, dalam kesempatan ini saya mengambil maklum keputusan kerajaan untuk membuka sekolah pada 1 September. Banyak kegelisahan di luar sana. Ya, di kesempatan ini saya menggesa agak. Jikalau kerajaan ingin membuka sekolah, tidak kira pada bila tarikh pun, mengambil kira pertamanya, membentangkan terlebih dulu SOP khas kepada rakyat keseluruhannya, agar hilang kerisauan ibu bapa, guru dan juga rakyat secara keseluruhannya. Keduanya, selesaikan proses vaksinasi kepada semua guru, kepada pekerja sekolah tanpa kecuali, termasuk juga pengawal keselamatan, kaki tangan kantin dan semua yang terlibat. Keselamatan dan kesejahteraan para guru dan pekerja sekolah perlu diberikan keutamaan. Ketiganya, kerajaan juga perlu mengkaji semula untuk membenarkan program vaksinasi kepada calon-calon kelas peperiksaan SPM, STAM, STPM secara sukarela. Ramai ibu bapa yang boleh bersetuju kerana mereka inginkan anak mereka yang bakal menduduki SPM, STAM dan juga STPM kembali ke sekolah. Tetapi kesihatan dan keselamatan mereka perlu diberikan keutamaan. Ini selaras dengan janji yang dinyatakan oleh Menteri Penyelaras COVID-19 Kebangsaan pada 18 Jun 2021, yang mana beliau mengatakan kerajaan akan cuba menyelesaikan dos pertama pada Julai ini, yang membabitkan pelajar SPM 2021. Malangnya perkara ini sehingga hari ini tidak berlaku lagi. Keempatnya, KPM harus berbincang dengan banyak pihak sebelum membuat apa-apa keputusan. Pihak NUTP, pihak Kesatuan Guru-Guru Malaysia Barat, Majlis Pengetua Sekolah Malaysia, Gabungan Majlis Guru Besar Malaysia dan juga Malaysian Pediatric Association sebelum mereka mengambil apa-apa keputusan. Sikap jadong yang dipamerkan oleh KPM selama ini perlu diketepikan. Dan jikalau KPM bertegas juga ingin buka sekolah, pastikan ia dilakukan secara berfasa. Rakan Sibuti telah sebutkan tadi, Rakan Tuaran telah sebutkan tadi, perlu kita pastikan sekolah di luar bandar, sekolah kurang murid, sekolah pedalaman diberikan keutamaan, terutamanya mereka yang berada di kawasan hijau. Keduanya, kita pergi kepada sekolah-sekolah yang kurang murid, sekolah orang asli dan sebagainya. Dan ketiga, barulah kita pergi kepada pembukaan sekolah di mana kadar penerima vaksinnya melebihi had imuniti kelompok. Pembukaan sekolah di seluruh negara secara serentak dikhawatiri akan mengulangi kluster sekolah seperti sebelum ini. Dan yang ketujuh, harus difikirkan juga jadual sekolah bergilir, iaitu banyak yang telah dicadangkan sebelum ini. Kita boleh cadangkan dalam seminggu tidak semua kelas itu pergi. Isnin untuk darjah 1, darjah 2. Selasa untuk darjah 3, darjah 4. Begitu juga seterusnya. Begitu juga di peringkat sekolah menengah. Dan yang paling penting, dalam apa pun keputusan untuk membuka sekolah, kuasa otonomi diberikan kepada pihak sekolah dengan kerjasama PPD. Jangan Putrajaya buat keputusan pukul rata seperti sebelum ini. Kita telah lihat kesannya dan orang yang bijak adalah orang yang tidak mengulangi kegagalan yang telah mereka lakukan. Kedua, isu PDPR, Tuan Yang di-Pertua. Amat dikesalkan, setelah hampir 2 tahun berlaku, kita lihat KPM tidak belajar seperti mana negara-negara lain. Laporan yang telah ditunjukkan oleh OECD tidak diambil kira. Laporan yang telah dibentangkan oleh negara-negara anggota UNESCO berkaitan isu online learning ini juga tidak diambil kira. Kita lihat mereka masih lagi melakukan keputusan pukul rata yang ditentukan oleh Putrajaya untuk semua pihak. Tuan Yang di-Pertua,
Di Dewan Yang Mulia ini saya menggesa agar berapa penambahbaikan untuk pembelajaran waktu PDPR berlangsung dikala perintah berkurung. Yang pertamanya, banyakkan penerbitan bahan-bahan pendidikan di saluran-saluran TV kerajaan dan swasta dan tidak hanya bergantung kepada Didik TV dan juga OK TV semata-mata. Kita mempunyai banyak saluran-saluran TV kerajaan dan swasta yang perlu dilambakkan dengan program-program pendidikan dan juga program-program yang mengajar kepada anak-anak life skill ketika mereka berada di rumah. Keduanya, yang paling penting ialah bimbingan kepada ibu bapa sebagai support system dengan izin kepada guru yang berada, kepada ibu bapa yang berada di rumah. Kerana anak-anak lebih waktu bersama ibu bapa berbanding dengan guru sewaktu di atas talian. Ibu bapa perlu dibimbing. Beberapa negara-negara seperti Mesir, Rwanda dan lain-lain negara memberikan latihan kepada ibu bapa melalui rancangan-rancangan yang diterbitkan di TV, di radio dan sebagainya, membimbing mereka bagaimana ingin membantu dan juga mengajar anak-anak di rumah. Yang ketiga, memaksimumkan hybrid learning. Kita lihat pada waktu ini, negara seperti Brazil contohnya menggunakan segala alat yang ada. Televisyen, pendidikan digital dan juga radio. Radio pada waktu ini di Malaysia bagaikan tiada peranannya di dalam pendidikan dan ini perlu diubah untuk menghadapi hari-hari ke depan. Keempatnya, perbanyakkan bahan micro learning. Sama ada di pelantar digital ataupun di mana. Yang ada yang terakhir, ini tentang lost generation. Yang paling penting sekali, Tuan Yang Bertua. OECD, Bank Dunia, UNESCO bersetuju. Lost generation ataupun anak-anak keciciran pendidikan berlaku di seluruh dunia dan ini merupakan isu yang real. Dampaknya besar untuk masa-masa akan datang. Malaysia sebagai contoh telah menutup sekolah selama 110 hari pada tahun 2020. Beberapa negeri menutup sekolah lebih daripada itu kerana PKPD dan PKP. Fakta menunjukkan Malaysia adalah antara negara yang tertinggi menutup hari persekolahan sepanjang 2020 hingga 2021 di dalam dunia. Menteri Kanan sendiri telah mengatakan bahawa pada tahun 2020 bilangan anak-anak kadar keciciran ini begitu tinggi, 0.13. Tetapi setelah 6 bulan berlaku, kita tidak mendengar apa-apa lagi daripada KPM tentang data terkini tentang murid ceceh. Tetapi apakah yang boleh kita lakukan untuk mengatasi persoalan ini? Sehingga kini kita tidak lihat ada plan yang jitu, ada plan yang tuntas daripada KPM, daripada kerajaan untuk mengatasi isu lost generation ini. Tuan Yang Bertua, izinkan saya memberikan solusi berkaitan dengan murid ceceh ini. Pertamanya, dalam apa pun kita lakukan, hendaklah pendidikan berteraskan kepada 5 prinsip utama. Pertamanya, keselamatan dan nyawa rakyat wajib diberikan keutamaan. Keduanya, akses pendidikan berkualiti untuk semua. Ketiganya, pendidikan adalah tanggungjawab semua pihak. Keempatnya, tidak ada satu contoh misali yang boleh dikatakan terbaik. Maka, usaha inovasi perlu sentiasa berjalan. Dan kelimanya, pendidikan adalah proses holistik, pembinaan kemanusiawian dan potensi dalam jiwa diri individual. Maka, saya cadangkan, pertamanya penubuhan Majlis Tindakan Pendidikan Kebangsaan. Jikalau kita serius berkaitan isu pendidikan, perlu ditubuhkan Majlis Tindakan Pendidikan Kebangsaan sebahagian daripada pelan pemulihan ini. Libatkan semua pihak, libatkan semua agensi yang terlibat di dalam Majlis Tindakan Pendidikan Kebangsaan. Kedua, libatkan semua pemegang taruh di dalam menyediakan solusi terhadap lost generation dan menyediakan plan, master plan untuk pemulihan anak-anak yang masih buta huruf pada waktu ini. Dan yang ketiganya, berikan otonomi kepada pihak sekolah dan diberdayakan mereka ini dan bekerjasama dengan PPD untuk mengemukakan solusi yang terbaik untuk menyelamatkan anak-anak kita. Pendidikan adalah masa depan negara. Pendidikan untuk semua, tanggungjawab kita bersama. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih.